الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير أهلا وسهلا yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Makhtar, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tetap setia menunggu dari subuh tadi. InsyaAllah, Alhamdulillah. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf pentadbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Farid Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di keluarga baginda, para sahabat, para siddiqin, para syuhada, alim ulama, guru kita, adik keluarga kita. Kita tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiri Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tambahkan kefahaman, Allah tingkatkan iman dan bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Afad Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Puan Pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan sihat walafiat, semangat dan penuh berkat semua kepada ahli jemaah Gema Nur Iman sekalian. Alhamdulillah. Pertama, kalau rasa suara saya sengau-sengau tu, saya minta maaf. Kuah sihat. 2 hari dah demam. Hari ni pun bertahan dengan ubat. Dan hari ni saya akan lepas pada kuliah ni terus ke Shah Alam untuk set up booth Pesta Buku akan bermula esok. Apa pun bukan nak tuan-tuan simpati apa pun tidak. Saya teringat sebuah hadis, sebuah riwayat, iaitu sekembali daripada Uhud, ada seorang wanita yang kematian suami, kematian ayah, kematian anaknya, orang pelik. Orang pelik. Lalu ada kata-kata yang sangat-sangat mahal dan patut menjadi juga penugahan kepada hati kita. Dia kata, kullu musibatin ba'daka jalal. Apa jua musibah, setiap atau semua musibah selain daripada musibah yang menimpamu wahai Rasulullah, jalal, kecil je lah. Asalkan Rasulullah tak tertimpa aku kematian ayah, kematian suami, kematian anak tu taklah besar sangat lah kalau kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut oleh wanita itu. Kembali pada zaman kita hari ini, apa yang berlaku pada sahabat kita, saudara kita di Gaza, di Palestin, musibah sangat dahsyat, membuatkan kita patut mempunyai peneguhan jiwa yang sama. Andai kata berlaku pada kita musibah itu ujian, tapi kita ingat boleh sebut kullu musibah, setiap musibah kalau selain daripada yang kena di Gaza, kena Palestin tu tak ada apa sangat lah. Kita demam ni sikit lah banding dengan orang yang kena kat sana patah kaki, hancur kaki, tak ada tangan. Jadi benda tu sedikit sebanyak dengan kita membandingkan musibah ataupun ujian kena pada kita banding dengan musibah yang lebih dahsyat yang dilalui oleh saudara kita di Palestin, kita jadi tak ada apa sangat lah kita punya. Itu dia. Baik, doakan saya apa pun untuk ni. Mari kita teruskan pengajian kita. Hari ini kita masuk muka surat 65 ya. Asam garam ke-19 dengan tajuk
Ummu Salamah mengelak Ya, betul. daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, insya-Allah. Dan izinkan saya kita terus pergi ke maksud dia. Maksud itu saya baca maksud dan hurai sedikit terus tuan-tuan. Saya tak baca bahasa Arab. Sedap baca bahasa Arab baru boleh feel. Apa pun kita, sebab saya nak cepatkan masa, boleh insya-Allah. Muka surat 66. Ibnu Umar bin Abu Salamah daripada ayahnya, daripada Ummu Salamah menceritakan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Ummu Salamah, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun wali saya yang ada." Baik, di sini. Pertama, kita kalau boleh, kalau kita ada kemampuan, kita tidaklah sekali lalu nama-nama perawi ini kita kenal sedikit sebanyak ataupun mengulang kaji tentang mereka. Dari segi perawi yang kita letakkan dalam buku ini, kita ambil setakat Abdullah bin Ibnu Umar, tu nama dia Abdullah. Abdullah bin Umar bin Abu Salamah daripada ayahnya. Ayahnya siapa? Umar bin Abu Salamah daripada Ummu Salamah. Ini riwayat anak beranak. Cucu Abdullah, riwayat daripada ayah dia Umar bin Abu Salamah. Riwayat daripada maknya Ummu Salamah. Ini riwayat anak beranak. Kalau patah balik, Ummu Salamah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada anaknya ataupun dia cerita kepada anaknya atau berkongsi kepada anaknya Umar bin Abu Salamah. Umar bin Abu Salamah tu kemudian cerita pula kat cucu dia. Ini tradisi perpindahan atau pewarisan ilmu yang berlaku. Kita kena wujudkan juga budaya ini. Budaya menyampaikan ilmu kepada ahli keluarga anak beranak. Sama juga apabila kita baca hadis-hadis, kita akan tengok bagaimana penyampaian ataupun pemindahan ilmu itu berlaku dalam kalangan para sahabat pada zaman dahulu. Pertama, kita tengok ada diceritakan antara jiran ke jiran. Sebagai Sayyidina Umar cerita kepada jiran sebelah dia. Sebab mereka berdua ni bergilir hari. Hari ni aku kerja, kau tak kerja, pergi khidmat attach dengan Nabi. Esok bertukar pula. Hari yang contoh Sayyidina Umar tak bekerja tapi pergi mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebarang ilmu, sebarang maklumat dia dapat, nanti dia balik dia cerita kat jiran dia. Begitu. Situasi yang lain ialah suami cerita kepada isteri. Antaranya Ummu Salamah, dia banyak sebelum pada tu banyak terima ilmu yang disampaikan oleh suami dia. Suami dia balik rumah tanya, beritahu hari ni abang dengar kisah gini Nabi cerita gini. Berlaku pemindahan ilmu. Dan ini yang kita baca ni pula secara tidak langsung daripada ibu kepada anak. Daripada anak tu pula kepada cucunya. Baru dia ni, dia tidak simpan. Dan kita akan tengok cerita makin kita sampaikan satu ilmu itu, dia sebenarnya makin kuat melekat pada diri kita. Sebab itu pengajian ini dia lebih, faedah dia ada pada orang kita, sangat dirasai oleh si penyampai itu sendiri. Saya menumpah masa, ibu-ibu, perempuan untuk menyampai, dia jadi menguatkan untuk diri saya sendiri. Itu secara tidak langsung ya. Abdullah bin Umar cerita daripada ayah dia Umar bin Abu Salamah dan daripada ibu dia Ummu Salamah. Mereka menceritakan ni peringkat awal Nabi sallallahu alaihi wasallam nak masuk meminang Ummu Salamah. Kisah perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah dan juga semua ummul mukminin, saya kumpulkan seboleh mungkin, seperlu yang mungkin riwayatnya ada dalam buku yang kedua. Insya-Allah saya doa kita panjang umur, ada jodoh untuk habis kitab ni, kita masuk kitab yang kedua, kita akan jumpa riwayat itu. Sebab saya nak kata kita seronok tahu riwayat-riwayat itu, dan kita nak bagi tahu, nak bagi orang lain pun rasa. Samalah juga kan, kalau kita pergi satu tempat makan sedap, kita akan cerita ke orang, sedap makan kat situ. Itu menunjukkan kita enjoy, kita menghargai nikmat kesedapan itu. Begitu juga untuk ilmu kan? Kita minat satu kuliah, satu ni kita pun war-warkan, sedap aku ni, ajak orang itu. Sama juga hadis pasal perkahwinan, saya jarang diangkat, diketengahkan, dan itu saya letak dalam buku, dan saya mengharapkan ada kuliah, ada masa kita akan ceritakan hal itu. Khususnya tentang perkahwinan Nabi dan Ummu Salamah. Sangat banyak babak demi babak, dan sekaligus banyak
pedoman yang boleh diambil. Baik, ni antaranya sahaja. Yang banyak dalam buku yang kedua. Kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Ummu Salamah. Tu masa bila? Saya cuba meletakkan konteks untuk kita. Masa bila? Ummu Salamah sebelum pada Nabi pinang dia, dia isteri orang. Makna kata ini berlaku selepas dia kehilangan ataupun ketiadaan suami. Dan memang pun iaitu suami dia Abu Salamah meninggal dunia lepas pada perang Uhud. Suami dia ialah sepupu dan juga adik-beradik sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua ni, Abu Salamah dengan Ummu Salamah, antara pasangan suami isteri yang tergolong dalam disebut as-sabiqun al-awwalun, golongan terawal, the pioneer yang mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak di Mekah lagi, dan mereka berhijrah ke Habsyah, kemudian berhijrah ke Madinah. Sangat-sangat menarik tentang mereka. Dan berbeza mereka banding dengan sahabat Nabi yang lain untuk nak rasa mereka ni bukannya orang kata pengorbanan yang biasa, sebab suami isteri ni dia daripada Bani Makhzum. Selalu saya sebut, kalau kita memahami carta kabilah Quraisy, kita akan lebih menjauh sirah. Mereka berdua, Abu Salamah baik Ummu Salamah dia daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum ni ialah rival, ibarat begitulah. Ialah pesaing paling dekat dengan Bani Hashim. Quraisy satu kabilah besar, kabilah induk dia, dan Quraisy itu terpecah kepada banyak kabilah cabang. Yang tonggak dia Bani Hashim. Bani Hashim yang menjadi kata PM lah. Kalau PM Quraisy datang daripada Bani Hashim. Yang kedua, kabilah second place ialah Bani Makhzum. Bani Makhzum mereka pegang portfolio kita sebut Kementerian Pertahanan. Banyak pejuang, prajurit, pendekar Quraisy datang daripada Bani Makhzum. Mereka ada latihan ketenteraan, tempat latihan ketenteraan khas Bani Makhzum. Bani Makhzum ni Khalid bin Al-Walid, Abu Jahal, semua datang dari sini. Nah, sebutnya pada era permulaan, pada awal peringkat awal dakwah Nabi di Mekah, sampailah Nabi berhijrah ke Madinah, berbanding kabilah-kabilah yang lain. Bani Hashim sudah tentulah, Bani-Bani yang lain. Bani Makhzum ni yang paling tak ada orang, paling orang kata tak ramai yang sahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai tak. Jadi apabila ada dalam ahli mereka yang bersama itu jadi satu benda yang dahsyat dan menerima tekanan yang sangat-sangat orang kata luar biasa. Jadi nak sebut tadi Abu Salamah dengan Ummu Salamah, mereka boleh bersuami isteri, boleh orang kata menongkah arus, boleh untuk bersedia untuk di menerima apa saja orang kata serangan daripada kaum yang besar. Itu satu pengorbanan yang sangat besar kan. Ini dia. Jadi suami dia meninggal lepas pada perang Uhud, balik daripada Habsyah, mereka berhijrah berapa lama di Habsyah, kemudian balik Madinah. Balik Madinah tak lama berlaku perang Uhud, suami dia sertai cedera perang Uhud. Berapa bulan lepas pada tu luka perang, tak dapat dirawat, akhirnya meninggal dunia. Baik, meninggal dunia. Dan tempoh iddah dia, habis selesai iddah dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk meminang. Cuma saya boleh sebut lagi sebelum sampai pada masa dia nantilah ya. Rasulullah kaum pertama yang meminang Ummu Salamah. Sebaliknya sebelum Rasulullah sudah ada beberapa orang sahabat Nabi, antaranya Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Dan semua tu bukan dia sekali, dia lepas orang, ditolak, reject, seorang pula ni. Abu Bakar dulu mula-mula masuk meminang Ummu Salamah tak tolak. Kemudian Umar pula mencuba, tolak. Dan tak tahu ada orang lain ke tidak, tapi itulah keadaannya. Kemudian Rasulullah masuk meminang, ini yang berlaku. Apa jawab Ummu Salamah? Wahai Rasulullah, tak ada seorang pun wali, tidak ada seorang pun wali saya ada. Dia nak sebut nak sebut tak nak, tak tahu, tapi dia digunakan Rasulullah, tak ada wali. Saya nak nikah tapi saya tak ada wali ni. Kenapa kita faham? Kenapa tidak ada wali? Sebab pada masa itu boleh kata tidak ada seorang pun sahabat Nabi daripada Bani Makhzum, apatah lagi yang berkeluarga dekat dengan dia ketika kita berhijrah ke Madinah. Semua Bani Makhzum masih lagi menjadi tonggak, masih jadi kekuatan Quraisy di Mekah. Itu alasannya. Itu satu sudut. Sudut yang lain untuk saya kena jelaskan juga ialah supaya tidak berlaku salah faham. Apatah lagi kes beberapa hari ni kita pun sampai terkesan
kes pernikahan kalau ibu-ibu ni lah. Sebab ada jemaah tak tahu pun. Saya ada tempat saya pergi mengajar, saya sebut pasal dia orang tak tahu apa-apa pun. Ini generasi muda tahu, jangan cerita tentang apa kes orang apa influencer kahwin dua kan. Tuan-tuan tu terkesan, kita tak pasal terkesan. Sebab apa ini aku mudi tak pasal-pasal ni. Tengok bukan datang bulan lagi. Rupanya sebab lain. Tak ada tu. Kalau tuan-tuan tahulah tentang tu. Tak, saya berfikir baik keadaan. Seolah-olah ada orang mungkin membayangkan contoh kata dia orang Arab ni atau kata zaman Nabi, mana automatik para sahabat Nabi ni kira kahwin ramai, poligami. Sama ada juga pernah disebut kalau kata kita di Malaysia. Asal sebut orang Kelantan je. Kelantan ni tak ada lain. Kelantan mesti kahwin 2-3. Bahkan ada ada sampai orang pesan, kau betul kau nak kahwin Kelantan? Orang Kelantan sedia untuk risiko dimadukan. Sebab orang Kelantan dia biasanya nikah 2-3. Sampai begitu dimomokkan pada wanita kalau nak kahwin orang Kelantan. Saya tahu, ni saya dengar sendiri. Saya nak sebut, tidak begitu. Adakah di satu yang majoriti tidak ada data? Kembali kepada perbincangan kita. Adakah kita kata, asal dia orang Arab, asal dia sahabat Nabi, kira terus mereka ni kira kahwin poligami. Tak. Antara contoh Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Abu Salamah tidak berpoligami. Isteri dia seorang ini sahaja, Ummu Salamah. Dan dengan kita memahami lagi romantiknya hubungan dua orang ni, kita akan nampak Abu Salamah tak akan kahwin lain. Seolah boleh kata begitu. Dan Ummu Salamah pada kedudukan dia seorang yang kuat cembu, seorang yang ni dia takkan suami dia, orang kata, kita kata hampir tidaklah untuk dia kahwin lain. Itu satu. Kes kedua, contoh yang kedua ialah Abu Al-As bin Rabi' nikah dengan anak Nabi, anak sulung Nabi, Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga mereka tidak berpoligami, dan konsistennya pasangan-pasangan yang tidak berpoligami ini kita akan nampak satu tahap hubungan mereka yang sangat romantik, yang sangat halus. Sama juga Sayyidina Uthman bin Affan juga tidak berpoligami, dan kita akan tengok ada baca riwayat mereka hubungan dia akan jadi orang kata kancing lain macam berbanding yang lain. Itu sekadar sekali lalu. Ummu Salamah Rasul pinang dia dan dia kata, Rasulullah, sekarang saya tak ada wali. Tidak ada seorang pun wali saya ada yang boleh jadi wali pernikahan ini. Maka Nabi pun membalas. Baik, ada perincian lagi. Kita masukkanlah daripada riwayat alam. Ada perincian lagi. Dialog ini dalam riwayat ini sebut yang ni sahaja. Tetapi dalam riwayat lain ada dalih yang lain. Sebelum pada dalih yang ni, ada dua dalih sebelum pada itu lagi. Saya tak ingatlah. Antara dia, Rasulullah masuk Mina, kata Rasulullah, saya ni kuat cemburu. Saya ni kuat cemburu. Memang itu memberi gambaran memang seorang yang ni lah. Sebab itu dia, kita boleh bayar ditolak Sayyidina Abu Bakar, ditolak Sayyidina Umar. Dia tahu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ketika itu berpoligami, dia tak terima lah. Dia suami dia nak fokus ke dia. Ini Rasulullah dia berfikir lah. Rasulullah berpoligami, tapi Rasulullah, sebab itu dia kata Rasulullah, saya kuat cemburu. Nabi pun ada jawapan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah, tak ingat semoga Allah apa ini. Rasulullah, saya ramai anak. Nabi bercakap, anak kau insya-Allah Allah akan orang kata akan kafil, akan tangguh insya-Allah. Rasulullah, saya tak ada wali. Begitu sekali berlaku ni. Rasul tetap tanya, adakah Rasulullah kemaruk sangat nak kepada Ummu Salamah? Tidak. Kita tengok Rasulullah nak bela dia. Ini yang terakhir lah maknanya, hujah terakhir ataupun dalil yang terakhir dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun wali ada. Maka Nabi pun membalas. Nabi layan lah. Nabi kata, memang tidak ada seorang pun wali awak, kalaulah dia ada, atau memang tidak ada, yang akan membencikan perkahwinan ini nanti. Nabi twist kot lain lah. Betul, memang tak ada wali awak pun. Kalau mereka ada, ataupun mereka tak ada, yang akan membenci perkahwinan ini. Twist, tak boleh kata apa dah Ummu Salamah. Dan kita sebut tadi, Ummu Salamah datang daripada kabilah yang besar, kabilah yang sangat menyaingi, yang sangat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Makhzum. Mereka ni benci macam mana pun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang ni dia menjadi satu yang membanggakan.
Sebagaimana Nabi SAW nikah dengan Ummu Habibah. Ni isteri Nabi yang lain kan. Ummu Habibah. Ayahnya siapa? Ayahnya Abu Sufyan yang menjadi ketua Quraisy pada ketika itu. Uh, Ayah dia tahu. Dengar dapat berita yang Nabi nikah dengan anak dia. Bangga ayah dia. Walaupun sedang memusuhkan Nabi. Sebab menantu aku orang hebat. Samalah juga. Dan ini disebut antara hikmah pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah. Dia mengendurkan uh, kebencian ataupun Bani Makhzum terhadap Nabi SAW. Nabi nikah dengan ahli keluarga kita, kaum kerabat kita. Itu antara tuan-tuan. Itu kata Nabi. Tak ada seorang pun wahlimu. Baik yang hadir ataupun yang ada, ataupun yang tak ada duduk di sana, yang akan benci, yang akan mentang perkahwinan kita. Allah Akbar. Baik. Maka Ummu Salamah pun berkata, wahai Umar, nikahkan Nabi. Siapa Umar ni? Wahai Umar, nikahkan Nabi. Siapa Umar ni? Bukan Umar bin Al-Khattab. Ini Umar anak dia yang menjadi perawi cerita ini kan. Dia ada sendiri masa tu. Wahai Umar, nikahkan Nabi. Okey, soalan. Mungkin kita terbeliak mata. Anak jadi wali kepada mak, boleh ke? Itu persoalan dia. Kita baca dulu. Maka Nabi pun menikahi beliau. Kemudian Nabi bersabda, saya akan beri kepada awak sebagaimana apa yang saya beri kepada isteri yang lain, madu-madu awak, iaitu 2 buah pengisar gandum, sebutir tempayan dan bantal kulit berisi sabut. Adam lifuhu apa? Adam hashuha lif. Bantal kulit, hashuha ku isi dia sabut. Baik, 2 perkara daripada perenggan ini. Pertama, hukum hukum wali dalam pernikahan. Kita mungkin sebahagian kita tidak biasa, bolehkah anak jadi wali kepada mak dalam pernikahan? Ini perbincangan fiqh. Rumusannya begini, saya rumuskan mudah. Memang berlaku persisihan pandangan para ulama fiqh berkenaan dengan isu anak menjadi wali. Bolehkah anak menjadi wali kepada ibu dalam pernikahan dia? Kita mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh. Dan tu Ustaz ada hadis ni dan juga hadis-hadis yang lain, itu nak bincang panjang bagaimana mazhab Syafi'i menolak perbincangan ini, menolak susunan ini, ada panjang. Ala kulli hal, secara umum dalam mazhab Syafi'i tak. Anak tidak menjadi wali kepada ibu. Baik. Untuk dalam kita mazhab Syafi'i, ayah yang ikut tertib, ayah lepas atuk turun kepada adik-beradik. Baik. Itu mazhab Syafi'i. Adapun 3 mazhab yang lain, Maliki, Hambali dan Hanafi, semua mengatakan boleh. Sebagaimana hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain. Anak ada hak wilayah, boleh menjadi wali kepada ibu apabila nak nikah. Cuma mereka berbeza dari sudut turutan. Siapa yang didahulukan? Ibu bercerai dengan ayah dia atau ayah kematian, ibu dia nak kahwin lain. Okay, ada anak, ada ayah mana atuk lah. Ayah kepada si perempuan tu ada lagi, kemudian anak dia pun ada lagi. Siapa nak didahulukan? Okay. Mazhab lain antara mazhab Maliki dan juga Hambali, yuqaddam. Mereka mendahulukan mesti ayah dululah. Ayah, kemudian atuk. Kemudian yang ni berbeza. Anak dulu ke adik-beradik dulu. Kemudian baru yang salah satu. Contoh mazhab Hambali, dia kata ayah ke atas. Kemudian anak, kemudian baru adik-beradik. Baik. Mazhab yang lain pula kata ayah, kemudian adik-anak, kalau adik-beradik, kemudian anak. Dia ada beza dari segi turutan. Ada pun yang menarik, mazhab Hanafi, turutan dia kata yang mula-mula anak dulu. Anak. Kalau anak tak ada, baru pergi kepada ayah. Baru pergi datuk, baru pergi kepada adik-beradik si wanita itu. Menarik. Ini orang perbincangan fiqh untuk kita orang kata ambil tahu sekadarnya lah. Baik, ala kulli hal yang berlakunya pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah diwalikan oleh anaknya iaitu Umar bin Abu Salamah. Ya? Baik. Itu pertama. Yang kedua, Nabi SAW sebut, apa kita sebut barang hantaran lah. Ini bukan mas kahwin. Mas kahwin ni lain. Mas kahwin Ummu Salamah sama dengan isteri Nabi, iaitu sebanyak 500 dirham. Itu ini. Tapi
dia kata barang hantaran lah, hadiah-hadiah yang Nabi SAW akan beri kepada dia sama, iaitu 2 buah pengisar gandum, sebutir tempayan dan bantal kulit berisi sabut. Itu Allah nak banding dengan kita yang ini sangat, tuan-tuan rahmat Allah. Itu satu. Yang kedua yang tersirat di sebalik itu ialah ini satu isu juga. Mungkin boleh tanya lepas pada ni. Sebab pernah berlaku satu ketika dan berulang kali berlaku apabila orang bincang semula tentang tanggungjawab isteri. Tanggungjawab isteri. Isteri tak ada tanggungjawab kan? Bukan tanggungjawab isteri untuk nak masak, untuk nak basuh baju, nak kerja rumah. Itu tanggungjawab suami. Perbincangan tu, polemik itu tak habis-habis. Begini, kalau saya sebut begini, kita apa pun kita kembali kepada suluhan nas dan juga termasuk amalan yang berlaku pada zaman Nabi SAW, lalu kita memahami. Daripada kalau kita merujuk kepada sirah Nabi SAW, kita akan tengok realiti ketika itu. Ma'ruf, satu benda adat diterima, iaitu menjadi, orang kata, to be expected. Diharapkan daripada isteri untuk melakukan kerja rumah, memasak, sebagaimana syarat Nabi SAW beri, 2 pengisar gandum, sebutir tempayan, itu alat-alat untuk di dapur, memasak, buat kerja rumah, sebagaimana isteri dalam hadis isteri Nabi, siapkan tempat, siapkan apa di rumah, itu to be expected. Itu ma'ruf yang sekarang, bukanlah sampai tahap isteri menjadi hamba abdi, kena suruh apa, tak. Tapi sebagai kata adat yang ma'ruf yang diterima. Suami kerja cari nafkah di luar, di rumah isteri yang uruskan rumah. Saya sebut isteri sebagai Rabbatul Bait, sebagai pengurus rumah. Itu ma'ruf, tuan-tuan. Adapun kemudian nanti pada hari ini berlaku, memang berlaku. Semalam ada duduk bincang isteri, dia terkejut apabila ada kenalan dia, memang dia memang tak masak di rumah. Dia kata tak terpulang dua-dua tu berbincang, dan wajar juga apabila dua-dua bekerja. Dua-dua bekerja, masing-masing cari duit dan masing-masing ada orang kata dia orang masih ada tabung, ada akaun khas, akaun bersama yang ni masuk duit gaji masing-masing, yang ni kita buat untuk rumah, untuk keluarga. Begitu profesional sekali, dan suami memahami, isteri pun tak ada tanggungjawab untuk memasak, semua akan kat luar. Kata sekali lagi, tapi itu di persetujuan antara mereka, tak mengapa. Tapi saya nak sebut, untuk nak terus kita beri satu standard mengatakan bahawa isteri tidak ada tanggungjawab untuk masak ini, kemudian ada isteri yang tak bekerja pun yang ni duk guna itu untuk sebut bermalas-malasan di rumah, ini akan jadi isu keluarga lagi. Wallah alam, ni urusan secara spontan. Alhamdulillah. Jadi kisah kita tahu bahawa memang isteri Nabi memasak untuk Nabi SAW, lakukan kerja rumah untuk Nabi SAW, sementara Nabi berurusan di luar. Baik, habis cerita dia. Selepas itu Rasulullah datang kepadanya untuk menggaulinya. Ini tuan-tuan rahmat Allah, kita dapat gambaran bahawa kebiasaan zaman Nabi, pernikahannya dia ada dua majlis yang berlainan. Nikah dengan bina, itu bahasa Arab dia. Nikah iaitu ikatan, akad nikah tu kan. Bina ialah bersama, starting mula hidup bersama. Sebagaimana Nabi nikah Sayyidatina Aisyah 3 tahun lebih awal, umur Sayyidatina Aisyah 6 tahun di Mekah, tapi tidak bina lagi, tidak hidup sekali lagi, hidup sekali di Madinah. Begitu juga dalam kes ini, Nabi nikah dulu dengan Ummu Salamah, berwalikan Umar, selesai, tak duduk bersama lagi, urusan apa, kemudian baru nak duduk bersama, bermula kita sebut malam pertama dan sebagainya. Yang ni yang mana proses tu berlaku kemudian. Barulah beberapa lama kemudian Rasulullah datang semula kepadanya untuk nak nak mula bersama, istilahnya menggaulinya. Baik. Namun sebaik sahaja melihat baginda, Ummu Salamah tengok Nabi datang, asal tadi dah nikah dah, dah jadi suami isteri lah kan, tapi tak duduk bersama lagi, tak bersama lagi. Rasulullah pergi urusan mana apa yang lain. Kemudian Rasulullah datang semula, dia tengok Rasulullah datang, apa yang dia buat? Dia pun mengambil Zainab, bayi perempuannya, dan meletakkannya di pangkuannya.
Rasulullah masuk tengok tanya khabar, tengok Zainab itu anak dia daripada bongsu sedang menyusu. Tengok isteri dia sedang menyusukan anak, Rasulullah pun tak ada duk lebih-lebih. Rasulullah pun tanya khabar, Rasul beredar. Soalan yang ni saya perlukan jawapan. Saya tak tanya isteri saya lagi, tapi saya tanya ibu-ibu perempuan di sini. Lepas dia respon pada saya, kenapa Zainab buat macam ni? Dan berulang kali dia buat macam ni. Dia ada suami dia, Rasulullah datang. Tapi dia mengelak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di sebalik kalau ibu-ibu memahami psikologi belakang ni, kenapa buat macam tu? Itu saya perlukan respon nanti insya-Allah. Baik. Kita baca dulu. Tak ready. Belum bersedia. Belum bersedia. Tak ready. Tak ready. Kita bincang nanti. Beredar, kita nampak akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada paksa-paksa Allah. Perkara itu akhirnya diketahui oleh Ammar bin Yasir. Dalam riwayat lain kita akan tengok beberapa kali hal ini berlaku. Nabi sabar. Nabi datang, Ummu Salamah buat macam tu lagi. Balik Nabi. Dan akhirnya perkara ini diketahui oleh Ammar bin Yasir. Beliau saudara susuan Ummu Salamah. Ammar bin Yasir, nama sahabat yang sangat masyhur, yang ibu ayahnya syahid kan, ibunya sebagai syuhada pertama dalam era Islam, Sumayyah. Tu Ammar bin Yasir, sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ammar bin Yasir entah dia duduk di luar ke, dia tengok dapat perasan ni ada something ni. Beliau saudara sesusuan Ummu Salamah. Saya duk cari maklumat ni. Siap buku tak jumpa, kemudian baru jumpa. Macam mana dia boleh jadi ibu susuan dengan Ummu Salamah? Alhamdulillah jumpa, tuan. Dan jumpa tu dia bukan jumpa dia saja. Jumpa maklumat yang lain lagi, masya-Allah. Antara saya boleh sebut, tuan. Ummu Salamah, dan ini penting saya kalau boleh dapat satu gambar networking ataupun jaringan hubungan para sahabat Nabi ni. Mereka bukan orang jauh-jauh, mereka yang tu saudara, yang tu yang sangat-sangat dekat. Contoh Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita tahu dia dengan Ammar bin Yasir adik-beradik susuan. Bagaimana? Iaitu panjanglah Ummu Salamah, nama dia Hindun binti Abu Umayyah. Ummu Salamah ni ayah dia Abu Umayyah. Abu Umayyah bin Al-Mughirah, tu datuk dia, Al-Mughirah. Baik. Abu Umayyah ada ramai adik-beradik dia. Abu Umayyah antara adik-beradik dia nama dia Huzaifah ataupun Abi Rabi'ah. Abu Rabi'ah ini dia ke bawah tu dia ada hamba. Hamba tu nama Sumayyah. Sumayyah. Dia hamba asal dia. Dan kemudian nikah dengan Yasir. Ammar Yasir. Yasir ni orang dari Yaman. Orang dari Yaman. Dari hubungan jauh dengan keluarga Bani Makhzum, datang tapi dia jadi orang rendah lah. Nikah dengan hamba ni Sumayyah, lahir Yasir. Jadi mungkin sezaman sebaya nikah, jadi adik-beradik macam mana mak ke sama-sama, yang tu tak dapat pastikan bersusukan Sumayyah ke ataupun bersusukan mak kepada Ummu Salamah, adik-beradik. Itu kita nampak tu. Sebab itu Yasir, Ammar bin Yasir, kisah dia ni kita buka yang lain. Maaf kalau tuan-tuan tak nampak, mungkin serabut. Yang kisah mak dia, ayah dia kena azab kan, kena apa yang dilakukan kepada mak dia, kena sula kan. Yang dibuat oleh siapa? Abu Jahal. Kenapa? Abu Jahal adalah Bani Makhzum. Mereka tak boleh terima ada orang dalam ahli kabilah mereka ikut Nabi Muhammad tu. Hukuman terhadap ahli keluarga mereka dahsyat. Yang kena kalau yang mereka hormat sikit kena penjara. Antaranya abang pada Khalid bin Al-Walid. Ni Bani Makhzum juga, kena penjara seumur hidup. Duduk dalam tu sampai ada seorang sepupu dia meninggal dalam tahanan, tak beri makan. Begitu. Tapi yang peringkat bawahan ni, nikah hamba Yasir dengan Sumayyah ni kena hukum depan-depan. Ini Bani Makhzum, hukuman mereka. Baik, itu satu. Ummu Salamah, dia sepupu dengan Khalid bin Al-Walid. Sebab Ummu Salamah ayah dia
Abu Umayyah. Khalid, ayah dia Al-Walid. Dua-dua ni adik-beradik. Ayah datuknya Al-Mughirah. Baik. Lagi, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ialah, boleh kata Ummu Salamah ni pangkat mak saudara. Sebab atuk sebelah mak Sayyidina Umar ialah adik-beradik dengan ayah Ummu Salamah tadi. Nama apa atuk dia? Tak ingat nama apa atuk dia. Ni adik-beradik. Jadi senang bagi gambar tuan-tuan, dia bukan orang jauh. Itu. Baik. Tadi kita kembali kepada hadis kita. Perkara ini akhirnya diketahui oleh Ammar bin Yasir. Beliau saudara susuan Ummu Salamah. Ammar datang kepadanya. Jadi adik-beradik ni, untuk kita tahu, boleh masuk rumah. Ini adik-beradik dia, dia rapat. Adik-beradik datang kepadanya dan berkata, mana budak kecil yang awak sakiti Nabi dengannya? Barangkali Nabi beritahu ke apa kan. So, kenapa keluar masuk. Tak ada, nak jumpa Ummu Salamah, tengok Ummu Salamah duduk menyusu, tak apalah. Jadi Ammar faham dah. Dia pun pergi masuk, tanya, mana anak kecil yang awak sakiti Nabi dengannya? Lantas beliau mengambil Zainab dan membawanya pergi. Buat lagi Zainab menyusu dengan orang lain. Kemudian Rasulullah datang lagi menemuinya, baginda melihat ke seluruh sudut bilik. Tengok, biasa 2-3 kali datang tadi ada je budak kecil ni. Bagi bertanya, Zainab buat apa? Ummu Salamah menjawab, tadi Ammar datang, dia ambil dan bawa pergi Zainab. Maka Rasulullah pun mula kita bersama. Kemudian Nabi berkata, kalau awak mahu tinggal di sini, kalau awak mahu saya tinggal di sini selama 7 hari, saya boleh duduk 7 hari. Cuma kalau saya tinggal dengan awak 7 hari, saya kena tinggal 7 hari juga dengan isteri-isteri yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ni yang belakang ni kita kena faham dengan hadis-hadis yang lain, dan saya jelaskan. Nabi starting daripada Nabi mula bersama dengan Ummu Salamah tu 3 hari. 3 hari Nabi duduk di situ. Nabi duduk dengan Ummu Salamah. Itu saya sebut tempoh tempoh honeymoon. Dan ini dia menjadi ukuran dalam perbincangan fiqh. Berapa lama hari bersama dengan isteri yang baru. Ini ada dalam hadis, dalam Sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain. Baik, berdasarkan hadis Nabi SAW yang ni dan hadis-hadis yang lain, Nabi nikah dengan janda, mana-mana si Nabi yang janda, Nabi duduk 3 hari. 3 hari pertama nikah tu, itu Nabi duduk sepenuhnya dengan isteri yang baru dinikahi. Habis 3 hari tu baru mula sesi bergilir hari pula. Tapi apabila Nabi nikah ataupun mula hidup bersama dengan Zain, Sayyidatina Aisyah dan lain-lain, 7 hari. Di sini rumusan dia begini. Kalau seorang isteri yang dinikahi itu anak dara, maka tempoh bulan madunya 7 hari. Adapun sekiranya isteri baru yang dinikahi itu seorang janda, maka tempoh bulan madunya, sebutnya honeymoon day, bulan madunya selama 3 hari berturut-turut. Apa kesannya? Iaitu dari sudut hukum, selama tempoh itu tidak berakhir, tidak boleh lagi lah isteri yang sebelum yang lain untuk tuntut. Abang ni gila saya malam ni, walaupun tak habis lagi. Itu diberi tempoh. Contoh Nabi nikah dengan Ummu Salamah selama 3 hari Nabi duduk. Walhal tempoh bergilir, kalau ikut pada ni mungkin dah pada isteri Nabi lain, tak boleh isteri Nabi lain, bang malam ni sepatut hari saya. Tempoh 3 hari kena bagi dulu. Tu dia baru mula semula tempoh bergilir. Cuma dalam kes Ummu Salamah ni berlaku apa? Nabi berkata, kalau awak mahu saya tinggal di sini selama 7 hari, saya boleh duduk 7 hari. Tapi kalau saya start duduk 7 hari, lepas ni nak jumpa baik lagi lambat lah, kena tambah hari-hari pada orang lain juga, baru boleh jumpa awak balik. Ini keadaan Nabi SAW. Yang membuatkan Nabi kata macam ni, dia ada peristiwa dia. Kita kena gabung kan, saya sebut kita gabung riwayat. Kita akan jumpa nanti. Iaitu apabila Nabi SAW dah duduk 3 hari dengan Ummu Salamah, Nabi pun nak balik lah, keluar. Nabi keluar je pintu, tiba-tiba baju Nabi ditarik. Ummu Salamah tarik baju Nabi di belakang. Seolah-olah tak nak melepaskan Nabi pergi. Begitulah, dah Nabi faham ni. Asal saya kata, tengok mula-mula tak, itu yang Nabi SAW sebut kan. Tak lepaskan ni. Nak suruh duduk lagi ke? Boleh. Tapi saya lepas 3 hari, dia 7 hari lah.
Cuma jadi macam tu lah. Lepas ni nak jumpa lagi sekali, lagi lama lah. Dan Ummu Salamah pun melepaskan Nabi SAW. Baik, itu cerita dia. Hadis yang kedua boleh baca sendiri sebab dia menguatkan apa yang telah kita bincangkan, yang telah kita bincangkan. Wallahu alam, saya berhenti setakat ini. Ada soalan, ada apa? Soalan pertama yang saya minta respon tadi, kenapa Ummu Salamah buat begitu? Tak ready kan? Ustaz, Saya Ummu Salamah cantik ke Ustaz? Ummu Salamah cantik ke tak? Wallahu a'lam. Saya yang setakat saya ingat, saya tak jumpa riwayat yang sebut dia tu cantik. Tidak sebagaimana riwayat tentang Safiyah. Safiyah ada riwayat dia cantik. Ummu Salamah saya tak jumpa. Ustaz, saya ada Wallahu baca berparas yang sangat cantik. Wallahualam, Ustaz. Dia begini, saya baca kalau baca buku, bukanlah nak remehkan, beza antara penulisan yang kita bersumberkan riwayat betul-betul dengan penulisan sirah yang menulis ikut rasa. Saya pernah baca dulu, boleh digambarkan semua si Nabi cantik. Oh, si Nabi cantik, cantik rupa parah. Sekadar itu, tanpa ada dasar, asal sumber riwayat tu ambil dari mana. Itu saya sebut. Saya fikir riwayat yang saya tak jumpa riwayat tentang tu. Dan memang itu ni. Kalau baca contoh Sayyidah Aisyah gitu, digambarkan di elaborate tu soalan lebih. Dari mana awak boleh elaborate benda macam tu? Ini disiplin ilmu lah, wallahu alam. Kalau saya tidak berani untuk nak sebut apa saja sikap sifat yang ni kalau tidak ada riwayat. Jadi kita tak nafi kalau orang kata cantik, kemungkinan tu ya, tapi untuk nak kita sebut oh cantik rupa parahnya buat rembulan gitu, tak boleh. Itu disiplin saya lah dalam penulisan sirah, wallahu alam. Dan siapa yang mendakwa dia kena bawa bukti. Bukan maksud kata oh maklum Ustaz kata tak cantik lah. Tak, tapi bukan maksud begitu. Maksud saya untuk nak kita budak-budak tu nak sebut cantik lah gitu. Tak boleh Dalam berwenang-wenang. riwayat Aisyah, dalam riwayat Aisyah tidak adakah yang menyebut yang ini rupa gini, yang ini rupa gini, kecuali yang memang bersaing dengan dia tu kita yakin yang itu memang sama-sama cantik mungkin kan, sebab dia sangat cemburu. Tapi kalau yang Ummu Salamah ni tak ada ke dalam riwayat Aisyah yang menyebut tentang Ummu Salamah? Secara Aisyah sebut tentang Ummu Salamah banyak, tapi yang sebut secara fizikal tu lah saya tak jumpa. Boleh jadi ada, saya tak jumpa lah. Boleh jadi ada, saya tak jumpa. Tapi yang saya ingat tadi, yang sebab benda sebut cantik-cantik ni benda yang mudah diingati, tambah kita orang lelaki. Jumpa. Jadi kena baca balik. Kalau boleh baca buku nombor 2, cuba cari, takut saya tak ingat. Ada riwayat tak tentang kecantikan itu. Safiyah memang disebut, boleh sebut dia cantik sampai dicemburi orang lain. Contoh kata Saudah boleh. Ya. Ustaz, sebabnya dia macam menjadi rebutan. Mula Abu Bakar. Lepas Abu Bakar minang, ditolak. Umar pula minang, pun tolak. Last kali Nabi mencuba nasib. Dia dapat kat Nabi. Kan? Dia macam maknya Ummu Salamah ni ada sesuatu yang memang orang lelaki suka. Betul tak Ustaz? Wallahu alam, kalau saya menelah dari sudut yang lain. Ya, mungkin cantik dari sudut kata okay, sedap dipandang, kata tu mungkin ya, sedap dipandang, tapi motivasi yang lebih daripada itu, baik Nabi SAW, baik Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, ialah untuk nak tanggung Ummu Salamah. Begini, kalau kita memahami, tadi saya nak sampaikan, kalau kita memahami situasi Ummu Salamah, bagaimana dia duduk sampai Madinah, asalnya, kalau kita faham, bagaimana dia boleh hijrah ke Madinah, dia boleh berhijrah ke Madinah, bagaimana sebelum tu dia lah Bani Makhzum, yang orang kata tidak ada. Kalau balik datang ke Madinah, orang lain boleh berkumpul dengan saudara-saudara dia yang asal di Mekah tu. Tapi Ummu Salamah
Dia sampai-sampai tidak ada orang lain. Yang ada mungkin Ammar bin Yasir. Dua orang tu. Orang yang sangat minoriti, sangat tak ada siapa nak bela. Tak ada yang ni. Abu Bakar dia ada saudara-saudara dia yang bela saudara-saudara dia, Mistah dan sebagainya. Ummu Salamah tak ada. Anak dia pula ramai 4 orang. Dan suami dia, ya Allah, jasa dia kepada Nabi banyak. Dan sepupu Nabi pula tu. Adik beradik susuan dengan Nabi pula. Sebab itu. Dan saya melihat dari sudut motivasi besar, lebih besar daripada orang kata aspek fizikal, ialah simpati. Baik Abu Bakar, baik Umar, dia nak nikah dengan Ummu Salamah tu out of sympathy. Lebih pada simpati nak bela orang kata dia. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Ummu Nak Salamah ni dia tolong ada jaga harga yang anak-anak. betul. Ummu Salamah dia ada Tolong harga jaga yang lebih tinggi anak-anak. walaupun dia susah dia apa, tapi untuk nak betul. Hmm. Tapi nak ada suami semata-mata boleh tanggung aku, dia tak semudah itu. Itu Ummu Salamah, saya memahami begitu. Dia seorang wanita yang bermaruah yang sangat tinggi. Tak apa aku susah, ya aku ada anak, tapi untuk semudah-mudah aku terima sebarangan suami, no. Itu Ummu Salamah. Dengan itu saya rasa pandangan itu lebih jernih, lebih halus baik di sisi Ummu Salamah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ted. Ada soalan lain? Kenapa Ummu Salamah mengelak daripada Nabi? Ustaz, Kan mula-mula dia tak Segan ready tu, nak kan? kahwin kan. Segan dan malu kot. Macam mula-mula kan macam tolak, tak nak. Jadi bila dia Ya, tu betul. jadi macam tu kot tak ready. Ustaz, betul ke apa Ya, Ummu Salamah ni dia terlalu cintakan suami dia Abu Salamah tu kan? betul. Sangat yang romantik. Betul. Jadi untuk Itu lupakan suami yang dulu betul. mungkinlah sebab tu. Tapi Rasulullah Betul. adalah yang Betul. terbaik, ganti yang terbaik sebab dia berdoa untuk menggantikan yang lebih baik Betul. kan. Jadi Allah dudukan dengan Rasulullah, Masya Allah. Siapa lagi yang lebih baik daripada Rasulullah kan, Masya Allah. Betul. 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 Tu betul semua tu. Saya nak bayang begitulah tu. Jadi saya cari soalan tu dan soalan tu saya bangkitkan kerana sebarang kita tak ada salah sangka. Bukan Nabi, kita tajuk kita ya mengelak daripada Nabi. Bukan maksud Ummu Salamah ni saya saja buat nasihat tak. Tadi yang segan, tak sedia, dan sudut yang lain. Saya Ummu Salamah seorang yang sangat bermaruah tinggi ya. Dia tak nak nampak. Dan ini disebut, saya baca tadi, la yatawahamun nas, antara syarah huraian itu, dia tak nak orang ada anggapan bahawa dia yang nak, dia yang terhegi-hegi nak kahwin, tak. Sebab itu dia boleh mengelak dulu gila-gila sampai itu Ummu Salamah seorang sangat, saya sebut ni bermaruah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Jual mahal, Ustaz. Jual mahal lah, jual mahal. Jual mahal. Betul. Assalamualaikum, Dia kait Ustaz. bagaimana dia ada post sebut tadi, kait suami sebelum. Saya salam. Ya, Saya nak soalan? tanya berkenaan dengan Ammar. Kan dia boleh masuk Ammar. rumah Ummu Salamah tu macam selamba je. Macam boleh ke masa tu hukum orang luar masuk rumah masa suami tak ada? Dia tak boleh nikah kan, Ustaz kan? Sebab dia anak sesusuan. Jadi dia macam adik-beradik dia. tak pasal wuduk. Adik-beradik. Lah kalau adik-beradik pun kadang kan nak Ammar biasa kena minta izin suami dulu kalau nak datang rumah, maksudnya macam tu lah. Betul. Dia betul. Kita tak dapat maklumat detail berkaitan dengan ini, tapi yang kita tahu bahawa Ammar bin Yasir dia masuk agak akses tu agak mudah kan. Mungkinlah dia masuk minta izin Ummu Salamah dululah kot. Masuk dan satu sudut dia boleh apabila diizinkan dia boleh masuklah, dia memang dia adik-beradik. Satu. Yang kedua mungkin boleh mengubah tapi membaiki sikit sebanyak pandangan kita. Kadang-kadang kita mungkin menggambarkan dalam kepala kita bahawa kehidupan Nabi dan para sahabat pada zaman itu sangat tertutup. Sebagaimana kita kata mungkin pada hari ini gambaran perempuan tak boleh keluar, orang Arab duduk senyap. Kalau kita baca hadis-hadis zaman Nabi, tidak begitu. Mereka agak open. Perempuan lelaki dari segi muamalah itu. Taklah kita kata bebas, tak. Tapi agak terbuka berbanding sangkaan saya lah. Kita hadis-hadis isteri layan tetamu,
Jabir bin Abdullah, isteri dia, Nabi datang sampai Nabi datang, mereka layan, datang hidang. Berbeza jauh dengan pada hari ini. Kalau saya pergi rumah Syekh saya, pergi rumah ni, kita orang Arab kan, memang tak akan jumpa langsung isteri dia. Suami dia keluar masuk untuk hidang. Nabi tengok pada hadis zaman Nabi, tidak begitu, isteri datang hidang. Jadi agak berbeza. Kembali kepada kat sini, begitu kita boleh, mungkin soalan tadi datang daripada sudut rasa patutnya agak lebih terjaga lah kan. Tapi tidak, zaman Nabi sebenarnya secara umum lebih terbuka. Dan ini dibuktikan oleh, saya pernah baca satu buku, Tahrirul Mar'ah, Syekh Abdul Halim Abdul Syuqqah. Dia ulama Mesir, dia buat satu kajian khas tentang situasi wanita pada zaman Nabi. Sebagaimana saya sebut tu, dia nak sebut bahawa muamalat atau pergaulan wanita zaman Nabi sebenarnya agak terbuka berbanding seakan pada hari ini. Wallahu a'lam. Ustaz, saya nak tanya, pada zaman dahululah, zaman-zaman Nabi tu, kita tengok kebanyakan ibu-ibu ni tidak menyusu anak dia. Dia semua bagi ibu susuan. Adakah itu sunnah, Ustaz? Tapi kita orang Melayu di Malaysia ni digalakkan menyusu anak sendiri, dan tak rasanya tak ada lah orang yang bagi menyusu anak kecuali mak tu meninggal ke apa ke, sakit ke. Tapi kalau kata duk macam-macam biasa ni nak pergi upah orang menyusukan anak, memang tak ada saya. Ada ke Ustaz? Dekat Malaysia ni, tempat lain lah, kita tengok tempat kita. Tapi kalau zaman Rasulullah, memang kebanyakan orang Arab tu semua upah orang menyusukan anak dia. Macam mana Ustaz? Baik, soalan sangat menarik, kritis. Pertama, kalau tanya saya, tradisi menyusui itu bukannya semua orang Arab, bukan dia je tradisi semua Arab, tidak. Kalau saya melihat dia lah khusus kepada orang Quraisy semata-mata. Sebab tidak ada riwayat dan tidak boleh sebut tentang yang lain. Contoh kata di Madinah, Yathrib, sebelum kedatangan Nabi SAW, ada sahabat dia adik-beradik dengan orang Yahudi. Ada sahabat dia, sebab mereka berjiran. Makna kata penyusuan itu berlaku dekat-dekat. Tetapi berbeza Quraisy, kenapa mereka buat begitu, menyusu kepada orang luar? Bukan sebab kita bayangkan tak nak bagi menyusu, nak orang kata nak, tak tahulah sebab apa, tapi bukan sebab penyusuan tu, tapi sebab suasana. Saya lebih memahami apabila saya duduk bukan sebulan, 2 minggu duduk di Mekah, duduk di tempat real, penempatan orang Mekah, tempatan dengan bangunan-bangunan yang sempit dengan tu, memang tempat yang tak sesuai untuk pembesaran. Kita duduk tertutup dengan kotornya, dengan ni apa, berbanding dengan saya pergi ke Taif, perkampungan Bani Sa'idah, saya kongsikan tuan-tuan. Perkampungan Bani Sa'idah, Taif tu, nak pergi perkampungan Bani Sa'idah tu 1.5 jam lagi nak sampai. Nak sampai ke situ, kiri kanan untuk lintas jalan, kemudian jumpa keldai, sangat-sangat, orang kata sangat-sangat luar bandar, sangat-sangat menarik. Sampai di perkampungan Bani Sa'idah itu memang suasana sejuk, memang kekampungan betul, jauh berbeza. Jadi, dan itu suasana Arab yang asal sebenarnya. Ya, dia Badui. Dia orang kata luar bandar. Berbanding dengan Mekah, kita dengan taik burung, dengan sampah berkenih, dengan apa, kucing, budak main bola pun tengah-tengah jalan, memang serabut. Untuk pembesaran anak-anak tidak. Orang kata, kalau saya tak nak duduk. Itu ibarat begini, bukan nak kata remeh, tapi yalah, rezeki masing-masing, hujan. Kalau tuan-tuan duduk di tempat perumahan yang sangat padat, PPR ke padat apa semua gitu, kita nak buat keluar anak pun, saya pernah duduk di sekitar Taman Melati tu, sangat padat. Kita dekat bawah, kita menerima sampah daripada atas, orang nak buang sampah, kadang tamadun tu taklah, sampah berdebu, hancur, orang buang daripada atas macam tu je. Kita nak berjalan anak, terpaksa naik kereta pergi ke taman, untuk nak berjalan kat luar tak boleh. Nak kata suasana, apatah lagi di Mekah zaman Nabi yang menjadi pusat bandar, pusat ekonomi, pusat orang datang selalu.
Jadi suasana untuk membesarkan anak-anak itu sangat tidak sesuai. Dan itu menyebabkan mereka cari jalan anak untuk peringkat awal-awal ini diletakkan di luar. Diletakkan di luar. Hatta Khalid bin Al-Walid memang duduk kat luar untuk belajar bahasa Arab yang betul. Sebab itu. Jadi kembali kepada soalan, penyusuan yang dilakukan oleh Quraisy itu ialah khusus kepada dia, wallahu alam, setakat ini. Selagi saya tidak jumpa riwayat yang menyebut, yang memberi gambaran ataupun isyarat ataupun yang memahamkan saya bahawa itu amalan semua Arab, tidak. Wallahu alam. Jelas ke uraian saya? Jelas tak? Terima kasih banyak. Tapi soalan sangat bagus. Ada soalan lain? Dekat chat ni kan daripada Wan Mahyah ni Ustaz, dalam buku fiqh Imam Syafi'i jilid 4 ada bagi tahu ulama tak galakkan untuk menyulitkan kemasyarakatan akan datang. Tak galakkan apa? Kat chat tu dia tulis. Okey, saya tengok. Ah, Boleh tolong bacakan? tak ada, boleh baca? Dalam buku fiqh Imam Syafi'i jilid 4 ada bagi tahu ulama tak Okey. galakkan untuk menyulitkan kemasyarakatan akan datang. Allah Alam. Tak galakkan apa? Macam gini Ustaz, tak maaf Sila. anak saya ada cadang untuk memberi penyusuan kepada orang lain. Tapi bila saya semak dalam buku bab penyusuan, kat situ dekat ada satu perenggan tu, dia kata kalau masyarakat memberdayakan penyusuan kepada orang lain, nanti akan datang akan timbul masalah. Sebab nanti kita tak tahu yang akan datang, bila banyak sangat adik-adik penyusuan, ditakuti akan berlaku pernikahan yang tak dapat dielakkan sama ada bersama-sama dengan adik-adik susuan tu. Jadi digalakkan tidak membuat penyusuan tu kepada orang lain. Itulah yang saya ada baca lah. Ya, tak galakkan itulah penyusuan kepada orang lain lah. Ya, atas Ya, takut nanti atas sebab bila ramai masyarakat yang buat macam itu. Takut nanti dia akan bernikah bersama atas kebimbangan bersama tu. adik-adik bila atas kebimbangan tu. Ya, boleh jadi itu berdasarkan situasi semasa, keadaan semasa. Cuma kita bincang dari segi fiqh, segi hukum, apa hukumnya boleh. Adakah boleh dilakukan atau wajar dilakukan pada saat sekarang? Itu tengok pada situasi kan. Benda yang lebih besar lagi ialah kalau bincang fiqh pada hari ini peringkat antarabangsa ialah susu bank. Hukum susu tambah antara fatwa yang tak ada susu bank. Isu dia pada hari ini berapa banyak anak-anak yang membesar tanpa susu ibu, susu badan yang kemudian dia bawa pada penyakit gini. Lalu dicadang kalau ada susu bank kumpul sekali diberi kepada ni. Sampai bincang ada isu kesulitan pasal nasab dan sebagainya. Tapi nak kata pembicaraan itu berlaku. Dan sekali lagi mungkin saya tak langsung menguatkan apa yang saya sebut tadi. Apa yang Quraisy lakukan penyusuan diserahkan di luar itu bukannya nakkan kepada susu tu, tidak, tapi faktor yang utamanya lebih kepada suasana, nak elakkan anak membesar dalam suasana yang sangat padat serabut di Mekah itu, bawa keluar. Saya peribadi, saya tak nak mudah-mudah untuk nak susukan anak kepada sebarangan orang. Kita ada sebab secara tak langsung dia membina badan kita, dia membina personaliti saya tidak langsung. Jadi saya sendiri tidaklah untuk ni. Jadi nak kata yang tadi, pertimbangan-pertimbangan itu diambil kira dan saya tidak menjadi kata kita nak tetapkan pada orang lain juga. Kita kata begitu, kita punyalah. Untuk nak tetap pada orang, kita tak tentu. Tidak digalakkan untuk masyarakat. Mungkin situasi kita, tapi di tempat lain, di Afrika di mana mungkin itu yang diperlukan. Wallahu alam. Jadi dia tengok pada situasi semasa dan keperluan semasa. Wallahu alam.
Baik Ustaz. Ustaz ada hal Dah. lagi kan selepas ni? Pesta buku. Ha. Masya Allah. Saya nak kata Jadi nak tutup ke tak Ustaz? ada Macam susu mana? formula. Macam mana? Ikut kalau ada Nak kalau ada tutup ke yang macam mana? betul soalan yang ada komen tu apa pengajaran saya sebab saya lebih pada saya lebih nak memberi kefahaman kepada nas itu sendiri. Saya tak banyak cerita pasal orang kata apa pengajaran sudut rumah tangga. Jadi kalau ada macam sebelum pada ni bolehlah kongsikan satu dua saya sendiri ambil maklumat ambil pengajaran di situ kalau ada. Dalam 5 minit lagi insya-Allah boleh. Lagi jemaah? Tak ada senyap rasa. Tak ada, dah boleh tutup lah. Ustaz pun dah nak bergerak. Mudah-mudahan Ustaz. Nak bergerak tu berjalan lancar lah. Tak Ada kelam soalan minggu depan InsyaAllah tanya. ya Ustaz. Baik. InsyaAllah. Baik insya-Allah. Baik-baik insyaAllah minggu hadapan kita akan sambung asam garam yang ke-20 insyaAllah Hafsah petikai apa yang Nabi kata insyaAllah. Itu kan Ustaz. Kita note kat situ insyaAllah. Dan Alhamdulillah barakallahu fikum jazakumullah khairan jazak. Ustaz di atas perkongsian hari ini asam garam yang ke-19. Mudah-mudahan kita sikit sebanyak dapat ilmu, mengambil ibrah daripada apa yang diceritakan. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpahan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Kemenul Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Sikit je hibahan Ustaz. Kuliah asal kita pukul 5 petang hari ini bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Hajan Rolia binti Haji Kasmuri dengan kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i jilid yang pertama. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Kemenul Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Kemenul Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Sebelum itu semoga dipermudahkan urusan Ustaz dan semula daripada batuk, sesama, demam sebagainya. InsyaAllah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.